Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam Berita 5@5. Palestin mengucapkan terima kasih kepada kerajaan dan rakyat Malaysia atas sokongan teguh mereka terhadap negara itu semasa sesi pendengaran awam di Mahkamah Keadilan Antarabangsa di The Hague. Duta Palestin ke Malaysia, Walid Abdul Ali, menyampaikan ucapan terima kasih kepada kerajaan dan rakyat Malaysia atas sokongan yang diberikan terhadap mereka selama ini. Pada sesi pendengaran awam tersebut, Malaysia mendesak agar Israel menghentikan pencabulan berterusan dan segera berundur dari wilayah Palestin yang diduduki. Sementara itu, Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan menekankan 4 elemen substantif utama hak Palestin termasuk hak terhadap kesatuan wilayah dan kedaulatan ke atas sumber semula jadi. Malaysia pada masa yang sama menegaskan pentingnya menyokong agensi kerja dan bantuan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu bagi pelarian Palestin sambil mengecam serangan terus-menerus Israel di Gaza menjelang Ramadan ini. Dalam pada itu, Duta Palestin juga menggesa untuk gencatan senjata dan mengkritik tindakan Israel yang menghalang kemasukan umat Islam ke Masjid Al-Aqsa semasa Ramadan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said telah menyatakan bahawa pihaknya sedang menjalankan kajian terperinci untuk menggubal Akta Parlimen berpenggal tetap. Beliau berkata kajian tersebut termasuk tinjauan impak dan pendapat orang ramai serta pihak berkepentingan dan orang awam berkenaan pengenalan akta itu. Mengulas lanjut, beliau berkata tujuan utama Akta Parlimen berpenggal tetap adalah untuk mengekalkan kestabilan politik dan ekonomi serta mencegah tindakan lompat parti yang boleh menggugat sistem demokrasi berparlimen negara. Jelasnya banyak negara lain telah mengamalkan sistem parlimen berpenggal tetap dengan jadual pilihan raya yang telah ditetapkan di mana polisi dapat dilaksanakan secara berterusan tanpa gangguan. Katanya walaupun Malaysia mempunyai jadual parlimen 5 tahun seperti yang dinyatakan dalam Perlembagaan Persekutuan, Perdana Menteri masih mempunyai kuasa untuk meminta pembubaran parlimen sebelum tempoh 5 tahun jika dipersetujui oleh Yang di-Pertuan Agong. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata cadangan pelaksanaan Putrajaya Sihat Sejahtera di bawah Inisiatif Nasional Malaysia Sihat menjelang 2030 sudah dikemukakan pada mesyuarat Jawatankuasa Kabinet ANMS bilangan 1 2024. Beliau yang juga pengerusi Jawatankuasa Kabinet Inisiatif Nasional Malaysia Sihat berkata cadangan tersebut diusahakan susulan statistik kadar obesiti dan kurang melakukan aktiviti fizikal di kalangan penduduk di Putrajaya. Katanya antara fokus utama adalah meningkatkan literasi kesihatan dan penlibatan penjawat awam dalam aktiviti pembudayaan hidup sihat termasuk saringan kesihatan. Beliau berkata Inisiatif Nasional Malaysia Sihat merangkumi aspek tingkah budaya hidup sihat, antaranya hidup aktif, persekitaran yang menyokong pemakanan sihat dan minda yang sihat. Majlis Ekonomi Bumi Putra akan memantau perjalanan dan pelaksanaan segala inisiatif yang sudah dipersetujui kerajaan untuk dilaksana hasil dari Kongres Ekonomi Bumi Putra KEB 2024. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Muhammad Razlan Rafi menekankan pentingnya mengubah matlamat menjadi realiti dan memberikan fokus kepada masa depan jangka panjang kaum Bumi Putra. Beliau menyatakan bahawa KEB ini akan dijadikan institusi dan MARA akan bertanggungjawab untuk memantau pelaksanaan inisiatif yang diputuskan dalam Kongres tersebut. Untuk rekod, KEB 2024 dilaksanakan dengan semangat ke arah masa depan tanpa mengabaikan tanggungjawab terhadap pengurusan keuangan. KEB 2024 berjaya menutup tirainya selepas 3 hari berlangsung di mana terdapat 80 resolusi dalam 10 kluster merangkumi semua sektor berkaitan dengan agenda Bumi Putra. Semua inisiatif ini perlu dilihat sebagai langkah serius bagi kemajuan kaum Bumi Putra dan negara.
Ahli Parlimen Jelebu Datuk Seri Jalaluddin Alias menekankan betapa pentingnya pemantauan terhadap kesan perubahan kadar cukai untuk mengelakkan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Beliau berkata penguatkuasaan tidak hanya terhad kepada sektor yang terlibat tetapi juga meliputi sektor yang tidak terlibat bagi memastikan tidak ada peningkatan harga yang tidak munasabah. Katanya perubahan kadar cukai dari 6% kepada 8% berkuat kuasa mulai 1 Mac 2024 lalu. Namun perubahan ini tidak melibatkan perkhidmatan untuk makanan dan minuman, telekomunikasi, tempat letak kereta dan logistik. Jelasnya pertambahan pendapatan dijangka memberi tambahan sebanyak 3 bilion ringgit Malaysia bagi tahun ini yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, penjagaan kesihatan dan pendidikan rakyat. Beliau pada masa yang sama berpendapat kerajaan perlu memantau perubahan ini dengan teliti dan memastikan manfaatnya dapat dirasai oleh rakyat melalui pelbagai inisiatif pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Sekian dari saya, Kaslinda Abdul Kadir. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang. 5 berita pilihan hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.